Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, jadi untuk hari yang pertama ni, cikgu akan membuat pengenalan terhadap apa yang kita akan pelajari di dalam matematik tingkatan 1. Okey. Jadi buku teksnya dia punya cover dia macam ini, tapi setakat ini kita rasanya belum dapat lagi buku teks. Jadi kita lebih menggunakan kepada buku teks digital. Okay, nanti cikgu akan share link yang mana boleh kita download buku teks digital. Okey, kita proceed tengok apa yang kita akan belajar dalam matematik tingkatan 1. Okey, jadi kita ada rukun negara. Okey, pengenalan. Okey, jadi kita masuk kepada bab. Terdapat dalam matematik tingkatan 1, terdapat sejumlah 13 bab. Okey. 13 bab yang mempunyai subtopik-subtopiknya. Okey, jadi cikgu akan cerita sedikit demi sedikit mengenai apa yang ada dalam setiap bab. Okey, bab yang pertama, nombor nisbah. Dalam nombor nisbah ada integer. Apa itu integer? Okey, integer ni lebih kepada pengenalan nombor positif dan nombor negatif. Okey, kita akan belajar lebih dalam lah nanti. Dan seterusnya kita ada operasi asas aritmetik yang melibatkan integer. Okey, operasi asas tu adalah tambah, tolak, darab dan bahagi. Yang ini operasi-operasi ini kita akan gunakan dengan melibatkan nombor-nombor positif dan negatif. Macam mana akan terjadi hasilnya. Okey, seterusnya ada pecahan positif dan pecahan negatif. Okey, macam awak ada belajar dulu sekolah rendah, pecahan ada pecahan-pecahan lah. Tapi sekarang kita ada positif dan negatif. Sama juga dengan perpuluhan positif dan perpuluhan negatif. Dan akhir sekali dalam bab 1 kita ada nombor nisbah. Okey, itu semua kita akan masuk nantilah. Okey, dan bab 2 kita ada faktor dan gandaan. Subtopik yang pertama untuk faktor dan gandaan adalah faktor, faktor perdana dan faktor sepunya terbesar. FSTB. Okey, jadi faktor ni secara umumnya dia adalah nombor-nombor yang hasil darab nombor-nombor yang menghasilkan sesuatu nombor. Contoh, nombor 10 adalah hasil darab daripada 2 dan 5 ataupun 1 dan 10. Jadi dia punya faktor je 2, 5, 1, 10. Macam tu contoh dia. Okey, dan dalam bab 2 juga kita ada belajar mengenai gandaan, gandaan sepunya dan gandaan sepunya terkecil GSTK. Okey, gandaan ni macam awak belajar sifir. Contoh awak ada sifir 2. So gandaan 2 adalah 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. Okey, itu berkenaan bab 2. Kemudian kita masuk pula bab 3. Okey, perkara baru iaitu kuasa 2, punca kuasa 2, kuasa 3 dan punca kuasa 3. Okey, yang pertama kita ada kuasa 2 dan punca kuasa 2. Dia lebih kurang dengan darab tapi dia berlainan sedikit. Okey. Sini akan ada sedikit kekeliruan. Sama juga dengan kuasa 3 dan punca kuasa 3. Okey, seterusnya untuk bab 4 kita ada nisbah, kadar dan kadaran. Nisbah, kadar dan kadaran. Yang pertama kita ada nisbah. Yang kedua kita ada kadar. Yang ketiga, subtopik ketiga, kadaran. Subtopik keempat, nisbah, kadar dan kadaran. Subtopik 5, perkaitan antara nisbah, kadar dan kadaran dengan peratusan, pecahan dan perpuluhan. Okey, ini kita macam kita buat kita kira sesuatu nombor tapi dalam nisbah yang berapa. Maksud dalam satu kumpulan tu ada berapa sahaja yang. Okey, itu lebih kurang nanti kita masuk lebih dalam. Okey, yang kelima, bab kelima adalah ungkapan algebra. Perkara baru juga. Subtopik yang pertama adalah pemboleh ubah dan ungkapan algebra. Okey, yang ini dia masih lagi matematik. Tapi orang kata kebanyakan pelajar, kebanyakan murid akan keliru sikit. Sebab apa? Dia ada melibatkan pemboleh ubah. Apa itu pemboleh ubah? Contohnya kita ada huruf A, B, C, X, Y, Z. Itu huruf-huruf yang biasa kita gunakan lah. Okey. Subtopik yang kedua adalah ungkapan algebra yang melibatkan operasi asas aritmetik. Jadi contoh kita ada huruf-huruf ni A, B, C, X, Y, Z ini. Kita ada buat pula tambah, tolak, darab dan bahagi kepada mereka. Nanti kita tengok lagi untuk bab 5 akan datang. Okey. Seterusnya bab 6, persamaan linear. Okey, persamaan linear. Subtopik yang pertama adalah persamaan linear dalam satu pemboleh ubah.
Okey, daripada ungkapan algebra tadi, awak akan masuk kepada persamaan linear. Dua benda ni, dua bab ini akan ada kaitan. Okey. Daripada ungkapan algebra, kita upgrade kepada persamaan linear. Okey. Subtopik kedua, persamaan linear dalam dua pun boleh ubah. Okey, bermula tadi satu pun boleh ubah. Sekarang dah masuk dua pun boleh ubah pula. Yang ketiga, persamaan linear serentak dalam dua pun boleh ubah. Ni ada pula persamaan linear serentak. Okey, nanti cikgu akan ajar lebih lanjut. Okey. Bab yang ketujuh adalah ketaksamaan linear. Ketaksamaan linear, okey, tadi persamaan linear. Dia adalah sama. Tapi ketaksamaan linear ni, dia tak sama. Macam mana tu? Okey, kita tunggu nanti kita masuk bab 7 pula macam mana kita belajar dia. Okey, jadi dalam bab 7 kita ada subtopiknya ketaksamaan dan ketaksamaan linear dalam satu pun boleh ubah. Okey, bab yang ke-8 adalah garis dan sudut. Okey, untuk bab ni awak perlu kena ada pembaris. Utamakan pembaris mesti kena ada, jangka lukis dan protractor. Ada dalam list barang matematik yang cikgu cakap suruh sediakan. Okey, jadi kita akan belajar mengenai garis dan sudut. Lepas tu kita ada pula tahu sudut yang berkaitan dengan garis bersilang. Dan seterusnya sudut yang berkaitan dengan garis selari dan garis rentas lintang. Apa benda semua tu? Kita tunggu masuk bab 8 nanti. Okey, bab 9. Poligon asas. Okey, poligon. Subtopik pertama adalah poligon. Poligon. Kalau awak dalam sekolah rendah, awak tahu apa itu poligon. Dia adalah bentuk-bentuk asas. Seperti segitiga, segi empat dan sebagainya. Tapi untuk bab tingkatan 1, kita lebih berfokus kepada sifat segitiga dan sudut pedalaman serta sudut peluaran segitiga dan juga sifat sisi 4 dan sudut pedalaman serta sudut peluaran sisi 4. Jadi awak tak payah fikirlah yang pasal sisi 5 ke sisi 6 yang lebih advance tu. Itu belum lagi peringkat untuk tingkatan 1. Okey, seterusnya bab 10, perimeter dan luas. Sekolah rendah ada belajar perimeter. Apa itu perimeter? Apa itu luas segitiga, segi empat selari, lelayan dan trapezium. Macam mana nak cari dia? Dan apa pula perkaitan antara perimeter dan luas. Itu kita kena belajar lebih dalam untuk tingkatan 1. Okey, bab 11, pengenalan set. Okey, set. Set ni lebih kepada satu kumpulan. Okey, jadi dalam kumpulan tu, apa benda yang ada dalam kumpulan tu? Itulah maksudnya set. Okey, lagi satu, kita ada gambar Raja Venn, set semesta pelengkap bagi satu set dan subset. Jangan risau, set senang. Sebab ini hanya peringkat asas untuk tingkatan 1, peringkat asas untuk pengenalan set. Okey, bab 12, pengendalian data. Okey, pengendalian data. Okey, siapa yang minat macam kumpul-kumpul data ni, ini bab yang menarik. Kita ada proses pengumpulan, pengorganisasian dan perwakilan data serta pentafsiran perwakilan data. Yang ini yang kita akan banyak lukis. Contohnya mungkin kita akan lukis graf, lukis catapai. Itulah kita perwakilan data dia daripada data-data yang kita kumpulkan. Okey, last kita ada bab 13, teorem Pythagoras. Apa benda teorem Pythagoras ni? Nama ni tak pernah dengar pun. Okey, kita ada teorem Pythagoras dan akas teorem Pythagoras. Okey, cikgu terangkan sedikit. Teorem Pythagoras ni lebih kepada bentuk segitiga bersudut tegak. Apa itu segitiga bersudut tegak? Tunggu nanti kita belajar lagi dalam. Okey, jadi seterusnya dalam matematik tingkatan 1 ni, okey, sebabkan kita sekarang ni pun pembelajaran dari rumah, pengajaran dan pembelajaran dari rumah, kita boleh ambil kesempatan ini untuk menggunakan mengimbas kod QR ini. Ataupun boleh saja type dia punya laman web ni. Dan awak akan dapat bahan-bahan yang kita perlukan, yang kita boleh gunakan dekat laptop untuk pembelajaran. Disebabkan kita belajar di rumah kan. Jadi kita ambil kesempatan ini untuk gunakan ni. Tapi awak mesti ada satu aplikasi dalam laptop iaitu GeoGebra. Okey, macam mana nak download? Okey, jadi awak pergi kepada Google. Okey, awak pergi kepada geogebra.org. Okey, dekat sini awak pergi kepada app downloads. Kalau macam cikgu download GeoGebra Classic 6. Okey, nanti awak download, awak ikut saja arahan. Okey, awak dah siap download. Nanti akan keluarlah perkara-perkara ini. Dia akan GeoGebra Classic. Okey, sekejap cikgu ni. Cikgu buka dia.
Okey, ini GeoGebra Classic. Okey, tapi nak guna ini, nak gunakan GeoGebra Classic, awak kena ada ini dulu. Awak kena masuk kepada HTTPS Google ni, ini ataupun awak imbas QR code, awak akan masuk kepada page yang ini. Okey, page ini. Okey, kalau ini, cikgu senang, cikgu akan download. Okey, cikgu download lah. Sekarang cikgu dah buat turun, cikgu dah ada dah filenya. Sekejap, cikgu tengok balik mana filenya. Okey, dah download semua tu nanti. Okey, cikgu akan jumpa. Cikgu akan pergi ke open. Sebagai contoh, cikgu nak buka bab 1. Bab 1. Okey, bab 1. Okey, macam latihan ini, aktiviti ini. Aktiviti penerokaan 2. Buka fail integer garis nombor GGB dengan GeoGebra. Okey, tadi GeoGebra tadi cikgu dah masuk. Okey, sebabkan cikgu nak buka fail integer tu, cikgu tekan dekat folder ni. Okey, ini sebab cikgu dah download tadi dia punya ni. So, cikgu masuk pada nombor nisbah dan integer garis nombor. Tengok. Dia akan keluar sendiri. Kita tunggu sekejap. Dia akan keluar. Okey. Kat sini adalah aktiviti-aktiviti yang boleh kita teroka sendiri. Okey, kita gunakan kesempatan pembelajaran dari rumah ni untuk kita gunakan laptop ataupun sebagainya lah untuk membantu pembelajaran kita. Okey, jadi itu sahaja untuk pengenalan matematik tingkatan 1. So, kita tunggu minggu depan untuk pembelajaran bab 1. Okey, terima kasih.